أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Ini kita akan menunaikan atau melaksanakan ibadah umrah ketiga, ibadah sunat bagi untuk menunaikan ataupun memenuhi keperluan an-nawafil ataupun ibadat sunat kita dalam melakukan ibadat ihram dan juga menunaikan umrah. Jadi untuk hari ini, insya-Allah perjalanan kita akan mengambil masa ataupun lebih kurang perjalanan lebih kurang 22 atau 23 km. Kita akan bergerak pergi ke manasik ataupun masyair. Masyair ni adalah tempat untuk menunaikan ibadat haji. Jadi untuk hari ini kita akan pergi tengoklah tempat yang kita selalu jemaah macam Cik Yunasi YB dah haji kan, dah haji dengan Ustaz Cik Sun. Jadi mungkin pengalaman tu lebih luaslah dalam melaksanakan ibadah. Jadi untuk makluman muslimin ataupun jemaah sekalian, kawasan masyair haji ini adalah terdiri daripada Padang Arafah. Padang Arafah iaitu tempat berwukuf pada 9 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah. Jadi di situ nanti kita akan juga pergi ke Padang Arafah, tempat berhimpunnya seluruh para jemaah haji pada 9 Zulhijjah. Maknanya 9 Zulhijjah jemaah berwukuf atau berhenti di Arafah. Esoknya itu sebagai meraihkan peristiwa berwukuf, kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Jadi berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan kalau Arafah ni maksudnya dia ada dua makna lah. Dalam bahasa Arab, Arafah bermakna mengetahui. Makna Arafah ni tahu. Kalau nama Arafah, Arifah, ma'ruf kan, ta'rif, lebih bermaksud kepada mengetahui, pengetahuan. Dan yang kedua ialah makna Arafah ini ialah makna pertemuan. Pertemuan ini adalah satu pertemuan di antara moyang kita lah, itu Adam dan Hawa. Jadi keadaan kalau kita tengok keluasan tempat untuk di Arafah ni lebih kurang saiz dia adalah lebih kurang 13 km persegi. Dan daripada Mekah ni dia berada macam saya sebut tadi, dia lebih kurang 21 atau 22 ataupun 23 km daripada Mekah. Yang kedua, kalau kita sebut tempat yang kita pergi ni dipanggil masyair. Masyair kalau orang tanya tempat yang kita pergi ziarah ini ialah masyair. Kan, syairillah. Jadi yang kedua ialah di Muzdalifah. Muzdalifah maknanya kita daripada Mekah kan, kita akan lalu kawasan nanti Mina, Muzdalifah dan juga ke Arafah. Di Muzdalifah ialah dia tempat untuk kita bermabit ataupun kita bermalam pada malam 10 Zulhijjah. Pada malam raya tu dia dikehendaki untuk kita mabit. Dalam bahasa Arab dipanggil mabit ataupun bermalam seketika. Jadi terletak dia ialah di antara Arafah dan juga Mina. Jadi itu kawasan Muzdalifah tu dia di antara Arafah dan juga Mina maknanya. Dan jumpa Mina, lepas tu Muzdalifah dan juga di Arafah.
Jadi jarak daripada Syair tadi daripada Muzdalifah ke Arafah lebih kurang 8 km. Okey, dalam perjalanan sekejap lagi kita akan lalu. Saya rasa kita tak turun. Selalunya kalau turun pun tengoklah nanti keadaan. Pernah dengar tak Jabal Sur? Jabal Sur. Ya, Jabal Sur inilah tempat persembunyian Nabi SAW bersama dengan sahabat karibnya dan juga bapa menteranya, siapa nama? Abu Bakar As-Siddiq. Dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Sebelah kiri ni lah Jabal Sur. Tapi bas akan berhenti di sebelah. Kalau dulu dia masuk sebelah sana terus, sekarang ni dia hanya turun bas di sebelah sini saja. Di sebelah sini dan itulah sebelah kiri kan. Kita nampak Jabal Sur. Jabal Sur tempat dia dah buat jalan lah, dah ada kedai-kedai semua. Di bas akan masuk juga, kita boleh turun bergambar di depan lah. Sebagai kenangan kita akan berada, kita tunggu tak lintah di sana. Kita gambar kat depan tu saja. Jabal Sur. Jabal Sur lebih kurang khalas Nafi. Khalas Nafi. Okey, kita berada di depan Jabal Sur lebih kurang dalam 6 km daripada Mekah. Jadi Jabal Sur ni adalah tempat persembunyian Nabi dan juga Abu Bakar yang maknanya dalam perjalanan hijrah. Jadi kalau kita tengok dalam peristiwa ni, boleh dengar ni, saya ada speaker tak pakai. Suara saya kuat. Okey, dalam perjalanan Nabi tu, ketika itu Nabi maknanya sampai satu peristiwa, mereka orang Quraisy ni telah membuat keputusan dakwah Islam ni dah tersebar. Mereka membuat keputusan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mengumpulkan semua wakil kaum daripada kafilah-kafilah Arab, impulkan orang muda yang paling kuat, orang ramai, dia supaya kalau dia nak bunuh Nabi ni, tak boleh tuduh kaum apa yang bunuh. Sebab kaum Arab ni dia bangsa dia kuat. Dia tahu kalau bunuh Nabi, mesti akan ada peperangan. Jadi dia upah pemuda-pemuda semua saja untuk membunuh Nabi daripada satu malam. Dan berita ini diceritakan dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sampai dekat Nabi pada malam tersebut, digantikan tempat tidur Nabi. Siapa dia? Sayyidina Ali. Okey. Apa yang salah satunya ialah malam tu Nabi keluar dan Nabi balingkan pasir dengan membaca surah Yasin. Maknanya kita boleh ambil istifadah juga surah Yasin ni. Memang kita tahu kelebihannya dan salah satunya ialah ayat tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Fahum la yubsirun. Kan? La yubsirun. Maknanya Nabi berdoa supaya jadikan dinding wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Jadikan dinding di depan, jadikan belakang dinding supaya tidak nampak. Maknanya ayat ni bolehlah guna kalau ada polis buat roblok. Kan? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Tadi pasir kat polis tu. Kan kena tangkap. Okey, tapi nak cerita kata maknanya ada. Kalau Nabi buat tu maknanya kalau kita yakin benda tu boleh jadi ayat tu kita lah pendinding. Pendinding. Kalau kita ada musuh ke orang buat apa-apa dekat kita, kita baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahu wa hum la yubsirun. Itu ayat. Selalu kita baca Yasin tapi kadang-kadang kita tak faham kan? Kita tak faham. Kita baca ayat tu, jadi ayat tu dan Nabi pun keluar balik pasir dan mereka itu tidur. Ini bukan kisah Ali Baba tapi kisah benar. Dan Nabi pun meneruskan perjalanan. Jadi kisah berada dalam Gua Sur. Ya, dalam Gua Sur ni Nabi dengan Abu Bakar itu berada, cuba tengoklah kan, naik bukit tu, Nabi berada di situ dan kita tengok lambah hijrah. Lambah hijrah tu kenapa dia buat lambah? Sebab kisah labah-labah yang menutupi bukit atau gua yang ada tersebut. Itu maknanya nak selamatkan Nabi. Dia begitu juga burung merpati yang buat sarang. Itulah antara kisah Nabi berhijrah. Jadi inilah sejarah Gua Sur. Kan? Jadi kita dia kalau kita datang malam, memang akan ada juga orang yang naik. Tapi memang driver tak buat lah pasal dia risiko kepada jemaah. Sebab ada pernah jatuh kan. Tapi kalau tarik sendiri, naik taksi sendiri, dia tak tanggung risiko sendirilah. Itu tapi orang tak nak. Ini dia kenal lah. Dia ada Jabal Sur yang kita nak pergi malam ni, Jabal Nur. Kenapa tu? Jabal Sur tempat persembunyian, Jabal Nur tempat turun wahyu. Gua Hira. Malam ni yang kita nak pergi Gua Hira tu. Kan? Gua Hira tu memang malam ni kita akan pergi pukul 9 dan hanya jemaah yang nak masuk Gua Hira lah naik. Hal tak mau tu duduk kat bawah tu lah. Cik, depan cik. Kita bawa kursi lah untuk duduk tu. Masya Allah. Terima kasih. Tak mau duduk, boleh duduk, nak berdiri ya? Okey. Okey. Okey, Alhamdulillah. Saya ambil gambar. Ustaz Majlis? Angkat tinggi.
Alhamdulillah. Okey. Sampai juga akhirnya di mana ni? Gua Sur ataupun Bukit Sur. Jabal Sur. Ni YB masuk ni ha. Alhamdulillah. Okey. Berat. Kita berada di kawasan dipanggil, tak apa saya tak ada speaker ni, tak dengar kan sama saya lah. Okey. Kita berada di sini dipanggil Masyair, tapi sini Masyair ini adalah kawasan Arafah. Arafah maksudnya tadi saya beritahu lah tadi kan. Kita akan tempat untuk jemaah bila sampai dekat sini dia akan berwukuf. Wukuf ni maknanya semua akan berada di kawasan tersebut lah. Kawasan wukuf ni semua jemaah duduk kat sini lah. Daripada 9 Zulhijjah ya. Sehinggalah waktu dia tu. Sehinggalah esokan harinya 10 Zulhijjah sebelum waktu zuhur. Lepas bila sekejap saja kita dah wukuf dekat sini, maka kita boleh bergeraklah pergi ke Muzdalifah dan juga ke Mina. Okey. Jadi apa sejarah yang berlaku di sini ialah satunya ialah pertemuan Adam dan Hawa. Dan di sini juga Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kan? Dan tempat di sini juga satu peristiwa iaitu kisah sedih apabila Nabi membacakan khutbah terakhir ataupun dipanggil khutbah wida. Khutbah wida nama dia. Khutbah yang terakhir Nabi baca dan waktu itu sahabat-sahabat dah tahu dah. Maknanya dah dapat clue bahawa Nabi akan meninggalkan kita. Ya? Umur ketika itu ialah umur Nabi 63 tahun. Nabi meninggal dan 3 bulan. 3 bulan Nabi datang buat umrah ataupun umrah yang terakhir. Maka tahun itulah Nabi membaca satu khutbah yang diberi peringatan. Jadi saya akan bacakan khutbah ni. Jadi haji wada yang Nabi buat, last tu Nabi buat haji wada, haji yang terakhir. Dan artinya wada' ni adalah perpisahan. Macam kita nanti, kita akan keluar daripada Mekah, esok kita ke Taif, kita akan buat wada', buat tawaf wada' ataupun tawaf wida'. Kita bagi yang mampulah, bagi yang tak larat, tak apa. Sebab dia ada 2 pandangan. Satu tabung haji, dia kata kena buat tawaf wida' kalau keluar Mekah. Pandangan yang lain hanya di musim haji sahaja. Tak musim haji. Jadi kita ambil lah pandangan dua-dua boleh kita pakai. Bagi yang tak mampu, maknanya tidaklah sampai perlu nak kena kan. Okey, tapi bagi yang tak yang mampu, kita sarankan esok sebelum atau selepas subuh terus buat tawaf wida' untuk kita bergerak pergi ke Taif. Sebab Taif dia adalah lebih 2 marhalah. Okey, tentang haji wada' ataupun haji wida' ni haji perpisahan. Ini adalah menjadi haji yang terakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pada tahun 632 Hijrah. Okey, apa yang tertulis dalam poin-poin penting ya. Rasulullah memberikan beberapa wasiat penting bagi umat Muslim sebelum kepergiannya. Wasiat itu terkait dengan urusan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Ta'ala dan juga persaudaraan antara umat Islam, penghapusan riba, hubungan suami isteri, hubungan antara manusia, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay? Pesan Nabi SAW, sungguh Nabi SAW bersabda padanya, pada haji perpisahan ini, haji terakhir, semaklah dengan baik wahai orang-orang. Lalu beliau bersabda, jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat. Makna Nabi dah bagi poin dah. Setelah aku wafat, jangan lagi kembali kepada kekufuran dan juga saling bunuh-membunuh dan memerangi antara satu sama lain. Sahih Bukhari. Setelah memuji dan bersyukur, Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Nabi mengatakan lagi, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan.
Aku tidak akan mengetahui bahawa adakah aku. Cuba bayangkan Nabi yang berucap ni. Aku tidak mengetahui apakah aku akan bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, bayangkan Nabi yang bercakap. Ya? Oleh itu, dengan teliti kata-kataku ini dan sampailah kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai kota suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu dengan pemiliknya yang berhak. Jangan sekali kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak akan menyakiti kamu pula. Ingatlah, sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah dengan syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, maka mereka juga, isteri-isteri juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat dan harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun lebih mulia dari lainnya kecuali dengan takwa dan amal soleh. Ingatlah bahawa kamu semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan atas apa yang kamu kerjakan. Oleh itu, awaslah agar jangan sesekali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku nanti. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang selepas aku dan tidak akan lahir lagi agama yang baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampai kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, nescaya tidak kamu akan sesat selamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah pesanan Nabi SAW dalam Hujjatul Wada' ataupun haji yang terakhir. Jadi kita ambil lah banyak pengajaran yang Nabi sebut, tapi itu antara itipati penting yang kita ambil dan kita boleh jadikan iktibar. Maknanya kita datang bukan sekadar kita tengok kepada Jabal Rahmah, tapi kita ambil apakah iktibar dan itipati yang Nabi pesan yang terakhir sebelum Nabi meninggalkan kita. Itulah. Jadi ambillah apa yang kita boleh ambil dan kita buat balik nanti. Kan apa yang Nabi pesan, bukan Nabi pesan, maknanya apa yang Nabi pesan ni ialah satu benda yang memang sangat penting. Kenapa Nabi tak nak mati pun Nabi sebut lagi? Makna benda-benda tu adalah benda yang perlu dijadikan iktibar dalam hidup kita. Okey, itu saja. Jadi, lepas ni kita akan bergerak sampai lah kan kat Tebuti sampai. Dia sambung di belah ni. Ya kan juga. Mata saya lagi. Kamu nak? Oh ya. Ayo nak kecing kau ni. Tak apa lagi gede. Kalau tu tanah beda basuh. Jalan-jalan kita jumpa geng ni. Naik ke Ustaz? Naik ke? Tutup. Dah tu dia pun naik pun dah. Tapi tak boleh nampak tu cahaya. Apa ni Apa ni Saya ambil tadi boleh tau. Ya. Oh, ni kamera mahal dah. Okey. Okey. Bantak.
Betul. Dia tak boleh naik dah rupanya sampai sakit. Okey, okey. Okey, ikut dengan arahan mutawif kiriman Tuhan. Lawa. Ha? Abang gitu. Tak apa, kami kita sambil orang lain ambil gambar. Gambar dulu. Tak mari ke? Okey, 1, 2, mai. Sadun. Oh, lupa dia lah masuk. Minta orang lain ambil gambar. Minta orang lain ambil gambar bagi ada semua. Sakit sini lah. Satu kamera saya tu. Lihat. Ada password. Boleh kita kata. Ustaz masuk tak? Ustaz. 1, 2, 3. Ya. Dekat mana ni? Okey. Mau ingat ke mana nanti? ايوه ايوه لكن انت حتى هنا مرحبا حاج مرحبا هنا ريال هنا ريال هنا ريال هنا ريال هنا ريال هنا ريال ايوه 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 Ini sampai kawasan ni. Tempat melontar. Oh, melontar sini Ustaz. Temarak ni. Gusto apa semua sana. Ada. Ya. Aku
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dia gua ataupun kalau berpandangan di atas tu memang nampak Mekah. Memang nampaklah Mekah, dia menghadap ke arah Mekah. Itulah Gua Hira, tempat wahyu pertama. Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu. Okey, sekarang kita dah nak masuk Mekah dan nampak menara. Dua negara macam mana? Dua negara. Sodaban. Tengok satu, freestyle sikit satu, dua, tiga. Kau ke rumah kat balik dah. Satu lagi. Lagi semua terjadi dulu. Promosi kita ni. Anda tahu nak beli. Baca dulu. Ni. Hari ini adalah hari Ahad kan? Hari Ahad, hari yang keempat kan kita berada. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, hari lima. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari keempat kita berada di Mekah. Dan hari ini kita akan keluar daripada Mekah. Kita akan pergi ke Taif. Ke Taif, ialah tu mengambil masa perjalanannya lebih kurang yang mudah-mudah yang ni. Sampai 2 jam. 2 jam untuk sampai ke Taif. Iaitu lebih kurang 91 km daripada Mekah ke Taif. Dan ini adalah untuk kita mengambil pengajaran bagaimana Rasulullah SAW keluar berdakwah di Taif. Jadi punya kita pergi naik bas, bagaimana Rasulullah SAW jalan kaki pergi ke Taif, mengikuti kalaulah jalan yang sama dengan kita tengok. Bayangkan kalau kita jalan kaki dengan tujuan untuk pergi berdakwah.
Dia Taif. Jadi di Taif tu adalah kaum Bani Saqifah. Bani Saqifah adalah penduduk di Taif. Mereka ni sebenarnya sebelum kedatangan Nabi, mereka hidup sudah dalam keadaan yang aman dan maju. Maksudnya dia adalah kaum yang dah selesa, tanahnya subur. Tapi Rasulullah SAW menganggap bahawa insya-Allah sebab Nabi ditekan oleh kaum Quraisy di Mekah ni, Nabi sebab ada banyak ahli ataupun kaum keluarganya di Taif, Nabi beranggapan dakwahnya agak mudah berbanding di Mekah pasal ada adik-beradik kat sana. Jadi Nabi pun pergilah ke Taif untuk berdakwah. Tetapi malangnya berlaku sebaliknya. Rupa-rupanya tentangan penduduk Taif lebih keras, dan juga lebih dahsyat. Nabi dengan anak angkat dia ataupun sahabat Nabi bernama Zaid bin Harithah. Nabi pergi ke Taif, dan di situ berlakulah kira Nabi dihalau, dihina, dicaci, dibaling dengan batu. Tak pernah berlaku kepada Nabi walaupun Nabi ditentang di Mekah. Nabi tak pernah dibaling, hanya dipulaukan kan, dipulaukan. Tapi kali ini Nabi, dan kerana peristiwa di Taif ini telah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di antara sebab berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah untuk menggembirakan Nabi selepas Nabi berhadapan dengan ujian yang diberikan di Taif. Nabi sebut, aku ada 3 air yang tumpah. 3 air yang tumpah ketika aku berdakwah di Taif. Satunya ialah air peluhku, air peluh yang tumpah ketika datang ke Taif. Yang kedua, air yang tumpah ialah darahku, darah Nabi SAW yang tumpah, yang dibaling tinggal berdarah. Dan yang ketiga ialah air mataku. Jadi 3 air inilah dakwah itu yang paling hebat, dakwah yang sungguh-sungguh menjadi cabaran kepada Nabi ketika Islam mula tersebar. 3 darah, 3 air mata, air keringat ataupun peluh, dan juga darah. Inilah sejarah pengorbanan ketika mana hari ini Islam, nikmat Islam yang kita dapat hari ini. Kita berada sebagai seorang Islam bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita rasa macam sebab kita Islam, tapi sebenarnya ini adalah hasil daripada perjuangan Nabi betapa getir untuk memberikan Islam kepada kita semua. Abbas, di situ ada pintu gerbang sebelah kiri, pintu gerbang Masjid Ibn Abbas. Sekali lagi jangan lupa tengok bas kita, tempat parking dia, tempat parking dan bas. Okey, di sini Masjid Ibn Abbas adalah masjid Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas ni dia meninggal di sini, dan makamnya berada di sini dekat dengan sebelah lorong solat wanita. Tapi tak ada orang jual kan? Selalu kat sini pokok orang jual ni buah-buahan. So hari ni macam tak ada, tidak pernah tempat kita parking ni. Kan? Tidak buah-buahan saja dekat seluruh lantai-lantai ni. Buah-buahan mungkin ada larangan pihak polis kot kan. Okey, jadi kita akan turun sekali lagi. Kita akan bergambar dulu di depan pintu Abdullah bin Abbas ke depan tu. Kemudian kita akan pergi ke dalam masjid, di Masjid Ibn Abbas. Kita akan masuk dalam tu dan kita bolehlah bagian nak tunaikan solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Bagi yang boleh menunaikan solat lah, terlalu duduk tak ada lagi. Dan di depan dia adalah perpustakaan Ibn Abbas, perpustakaan Ibn Abbas. Okey, apa yang menarik, apa yang kisah tentang Ibn Abbas? Ibn Abbas ialah anak kepada Abdullah bin Ibn Abbas. Ibn Abbas ni Ibn Abbas ni adalah adik-beradik dengan bapa Nabi, macam tu. Kiranya Abdullah ni, makcik kita begini, adalah sepupu Nabi. Kan? Abdullah ni adalah sepupu Nabi. Jadi Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Nabi berdoa khusus untuk Ibn Abbas. Jadi doa ni kita boleh guna kepada anak-anak kita. Doa kita sebab kita dah buat tahnik baby tu. Tadi mungkin tak ada anak kecil lah, nanti kita dapat cucu. Kan kita dapat cucu. Jadi tahnik ni bermula kisah Ibn Abbas. Abdullah ni lah orang pertama yang Nabi tahnik dia. Nabi ambil air liur dan Nabi bagi makan kepada Ibn Abdullah ni. Jadi Abdullah ni adalah dipanggil Hibrul Ummah, dakwah ummah, sebab dia sangat-sangat alim dalam bidang ilmu agama. Dan dia boleh mentakwilkan apa ayat Al-Quran yang wahyu yang sampai kepada Rasulullah SAW. Okey, kita akan turun, kita tak lama. Ada penam. Benar. Kereta dia ada ya. Tapi yang best buku dia pun ada balik dia pun cerita tertidur ni, tak cover langsung.
Sekarang kita berada di Taif. Taif ni adalah tempat Yang. okey. Sebab apa dia tulis Radallahu Anhuma? Sini kita gambar sini. Beda aku ni. Sebab satu untuk Allah. Satu lagi untuk satu lagi untuk ayah dia. Itulah saya nampak tu dua orang. Mana ni percaya tak ni? Tes. Cikgu Yi okey tak? Satu dua cikgu Yi ah, kita ambil. Okey. Abdullah bin Abbas. Okey. Ini pintu gerbang. Di mana ni? Taif. Okey, di Masjid Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Di situ tulis radhiyallahu anhuma untuk dua orang. Iaitu Abdullah dan Abbas. Yang ikhwan laki-laki situ toiletnya. Toilet. Okey bagi. Toilet. Bu, kalau mau yang kosong ke toilet itu ikut sama Pak Abdurrahman. Ya duduk di sini. Ya duduk. Ayo, tu sana selayang di sini. Ibu. Allah mafaqih biddi wa 'allimhu bitta'wil. Kenapa dia alim? Kenapa dia seorang yang faqih? Sebab dia pernah di tahnik. Jadi permulaan tahnik yang kita buat tu untuk baby itu kan. Buat tahnik tu maknanya bermula daripada kisah sirahnya, sejarah bermula daripada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sebab tu kita sunat kalau kita dapat anak, insya-Allah baik. Menantu rezeki berkah kan. Dapat anak maknanya sunat kita beri orang yang alim ataupun orang yang kita hormati lah. Hormati untuk dia belah mulut, kita panggil belah mulut ataupun tahnik dia panggil. Okey, jadi kisah tahnik ni bermula kepada Ibnu Abbas lah. Nabi ambil air liur Nabi dan Nabi maknanya kita gigit, pegang buah kurma ke kan. Boleh tak guna buah mutan? Boleh. Pasal dia adalah dipanggil manisan. Ya, manisan. Ambil buah mutan ke, kata nak kurma kan. Jadi sambil lah jual kan Zam-Zam. Sebab tu kalau anak-anak yang keluar daripada hospital tu, kalau boleh sebelum nak bunyi dengar suara nurse tu kan, mak dia ada orang domisi dia proses, kalau tak ada anak cucu dia kan, kita ada proses mak dia nak jahit apa, nak ubat cuci dan sebagainya, minta dulu kat misi tu ambil anak tu dulu, kita laungkan azan supaya anak tu dengar laungan azan tu berbanding dengan suara misi tu. Kan? Jadi sekurang-kurangnya maknanya anak tu mendapat satu pendengaran yang terbaik. Kemudian kita bagi minum air Zam-Zam. Alhamdulillah tadi bagi mak dia tu ambil minum air Zam-Zam. Bawa air Zam-Zam. Air Zam-Zam sebab dia tak akan kemerut kan. Jadi bagi minum air Zam-Zam. Kalau dia ambil air lain lah. Lepas tu selepas tu lah kita nak tahnik. Tahnik tu tadi kita sebut tadi belah mulut dia. Jadi itu proses bermula. Jadi sunnah ni kena cakap tempat kita duduk ni lah. Sunnah dia bermula daripada sini. Okey. Dengan Nabi. Kan? Abbas tu bapa saudara Nabi yang paling kecil. Kan? Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah tu ada beradik dengan Abbas. Dibanding dengan Abbas. Jadi ni sepupu dia. Jadi Nabi mana sepupu yang kecil lah. Kita lah sepupu ada yang paling kecil kan. Macam tu lah. Itulah contohnya. Okay, jadi kita berada sekejap. Nabi berehat di bawah sebuah pokok kurma yang berada di sini dan di sebelahnya adalah taman anggur. Kemudian ketika itu datang seorang lelaki bernama Adas. Jadi Adas ni seorang pemuda Kristian dan dia disuruh oleh untuk tuan dia untuk berikan kat Nabi untuk rehat kat situ, tolong beri kat dia buah anggur. Jadi dia membawa pergi kat Nabi dan Nabi SAW membaca Bismillah. Ketika nak makan buah anggur tu Nabi baca Bismillah. Adas ni pelik. Dia kata aku pernah, inilah perkataan yang aku rasa aku pernah dengar nenek moyangku walaupun dia orang Kristian. Jadi dia kata dia tanya lah apa tu Bismillah. Kan Nabi bercerita inilah disebut oleh Tuhanku, disuruh untuk menyebut namanya kan. Dan ketika itu Adas terus takjub dan terus memeluk agama Islam. Di sini Masjid Siku, Masjid Siku belah kanan ni, Masjid Siku ataupun dipanggil Masjid Kuk. Masjid Kuk Siku ni maknanya Nabi bersandar sampai ada sebuah batu tu dia lekuk. Tu dipanggil Siku. Siku Nabi lekuk dan dia masjid juga, tapi masjid ni tidaklah dinunaikan solat. Di zaman dahulu ini adalah masjid. Ini bagi Masjid Kuk ataupun Masjid Siku kan. Di sini kita tak berhentilah kan tempat persinggahan Nabi tadi. Dalam perjalanan Nabi tadi dan ketika ke Taif, mana inilah tempat-tempat persinggahan yang pernah Nabi sampai kita bertuah.
kita bertuah sebab kita pernah sampai di tempat yang Nabi pernah sampai. Jadi di sana tadi Adas tadi apabila mendengar perkataan Bismillah, dia terkejut dan dia terus beriman, dan dia dikatakan adalah orang yang pertama Adas itu ialah orang pertama Taif yang memeluk agama Islam. Itulah kisah Adas, yang seorang pemuda yang asalnya hanyalah bekerja sebagai seorang pekerja di ladang anggur, tapi dia adalah orang pertama yang memeluk Islam di kota Taif. Okey, kita dah sampai. Okey, bas akan parking, lepas tu kita akan turun masuk kat sini ni, belah kanan ni. Kan nampak sebelah kanan yang saya masuk sini bilang dia tu. So dia akan parking lah. Sebab pas tak terlalu banyak. Kalau tidak kita terasa di sana lah jalan kaki. Okey, ataupun kita yang awal. Mungkin di tempat lain ada buah dulu apa semua, kita buah lepas ni. Jadi alhamdulillah. Jadi ini adalah tempat tadilah kilang minyak wangi, dan dia punya restoran tu sebenarnya, restoran tu dipajak ataupun dia panggil pajak lah oleh orang Patani. Dia pajak kawasan tu, dia buat restoran. Kalau dia ada hotel kat tempat ni, pemilik yang sama hotel pun dia pajak. Jadi dia lah buat. Sebab masa COVID itu mati terus. Jadi Apa dia? Ada bunga tu. Amat dia jalan. Kembara. Kembara usaha apa? Azan ada. Oh, dia dah kambing ke tu nak kambing? Oh, sedap. Kau. Oh, dah nak habis ada mampu. Okey. Selalu pun dengan buku Cik Benasir. Tak? Buku tu dah lah. Viral lah. Buku tulis lah. Ibu harap jual ni. Tapi ni bakar aku ni. Bakar dulu.
kesehatan dan selamat datang di bagian milik dan menunjuk bidang yang juga akan dilakukan pabrik saudara Rashid Al-Rashid untuk memproduksi mawar setannya baik di laboratorium tradisional atau penelitian Al-Hada dari Al-Safa yang ditandai dengan jenis mawar terbaik setiap tahunnya di musim semi. Yang lihat gua cowok tadi, yang lihat tadi gua cowok di bagus. Buat perkara kamu, ada ini gua cowok. Ya, berarti ini bawa Rosmio. Ini kasuri kijang di semua. Ini bagus ini kasuri kijang putih. Dari puncak tertinggi pegunungan Taif hingga daerah Al-Hada dan Al-Safa yang ditandai dengan jenis mawar terbaik setiap tahunnya di musim semi. Tiga biji RM10. RM10 lah, RM10. Mari, murah. Sampai mana? Sotin. Masyaallah, benar masyaallah. Kita niat umrah bersama-sama. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, itu untuk niat bagi diri sendiri, dan bagi yang berniat bagi untuk badal, niat badal lah untuk bagi pihak siapa yang dia nak tunaikan umrah. Dan juga bagi yang tidak yakin, contohnya takut period ke apakah, niat bersyarat lah. Dan sekiranya sesuatu yang terhalang aku untuk menunaikan umrah, maka halal lah aku.
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله